Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu Institut Kefahaman Islam Malaysia iaitu IKIM dalam pentadbiran Islam di Malaysia. Jadi kumpulan kami terdiri pada 3 orang iaitu Muhammad Wafiuddin bin Ahmad Fisul, Muhammad Hamizan bin Mustafa Kamal dan juga saya Muhammad Muzaffar bin Muhammad Aminuddin. Jadi dalam pendahuluan tugasan kami ataupun slide kami, pentadbiran Islam merujuk pada sistem pengurusan dan pemerintahan yang dilaksanakan dalam konteks berpegang kepada agama Islam. Sistem pentadbiran berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum syarak yang diambil daripada Al-Quran, hadis dan ijma'. Pentadbiran Islam merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Oleh itu, Islam mempunyai pandangannya tersendiri mengenai perkara tersebut. Pentadbiran Islam mengamalkan prinsip keadilan, kesaksamaan, merangkumi kepada kepentingan umum. Wujudnya pentadbiran Islam bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang adil, harmoni berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pentadbiran Islam bukanlah satu bentuk yang baru muncul, tetapi malah ia telah lama muncul walaupun bukan dalam bentuk satu institusi kebajikan, syarikat ataupun organisasi yang khusus. Sebaliknya, ia telah lahir dalam bentuk pentadbiran dan pengurusan negara dan pembinaan ummah. Definisi pentadbiran Islam, pentadbiran dalam bahasa Arab yang seperti kita tahu tadi adalah dabbara yudabbiru, yang bermaksud menyusun, menyiapkan, merencana, mengatur, menangani, mengarahkan, melakukan dan menjalankan. Yang ia disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah Yunus ayat ketiga, ayat ke-31, surah Ar-Ra'd ayat kedua, surah As-Sajdah ayat kelima. Jadi manakala dalam Islam, makanan Islam adalah agama yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang beragama Islam. Selain itu, rukun Islam merupakan teras yang terdiri daripada 5 perkara yang wajib diamalkan. Seterusnya, Islam juga membuatkan seseorang itu menjadi patuh dengan agama Islam, menyesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi Ibnu Khaldun memberikan satu definisi pentadbiran Islam, iaitu pentadbiran Islam ialah suatu kegiatan masyarakat dalam menguruskan hal-hal kemanusiaan, berkumpulan dan bermaklumat. Beliau berpendapat bahawa pentadbiran adalah satu konsep asas dalam masyarakat yang bertunjangkan kepada perkara manusia itu sendiri sebagai pemimpin organisasi ataupun masyarakat. Beliau juga menyatakan bahawa pentadbiran adalah irasati ad-din wa siyasatud dunya bih, iaitu meletakkan agama itu di tempat yang paling tinggi dan mentadbir dunia dengannya. Jadi antara ayat-ayat yang menyebut tentang pentadbiran di dalam Al-Quran, mari kita lihat, iaitu dalam surah As-Sajdah ayat kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mentadbirkan makhluk-makhluknya bagi melaksanakan takbirnya itu. Ia menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Kemudian diangkat kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaannya takbirnya itu untuk dihakiminya pada suatu masa yang dirasai oleh manusia-manusia yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Jadi kita lihat juga di dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati wa bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbihim tuqinun. Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian ia bersemayam di atas arasy dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan. Ia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin dengan pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. Jadi kita lihat ayat pentadbiran itu sudah wujud di dalam Al-Quran tersebut. Sejarah ringkas penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau dikenali sebagai IKIM. IKIM ditubuhkan pada 18 Februari 1962 di bawah Akhta Syarikat 1965 yang bertujuan untuk memberikan kefahaman Islam yang tepat melalui pelbagai program di media sosial maupun penulisan
IKIM dirasmikan pada 3 Julai 1992 oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia. Setiap organisasi yang ditubuhkan pasti mempunyai visi dan misi tersendiri supaya matlamat penubuhan organisasi tersebut dapat dicapai. Oleh yang demikian itu, IKIM tidak terkecuali daripada mempunyai visi dan misi yang tersendiri. Visi utama IKIM adalah untuk menjadi institut utama kefahaman Islam bertaraf antarabangsa. Selain itu, misi IKIM pula adalah menjalankan penyelidikan yang bermanfaat dalam disiplin ilmu terpilih dengan menggunakan pelbagai kepakaran yang ada. Seterusnya, misi IKIM pula ialah memelihara, meningkatkan dan menyebarkan kefahaman Islam yang benar kepada masyarakat melalui pelbagai program yang dijalankan sama ada melalui penulisan atau platform digital yang dapat kita ketahui seperti dijalankan di YouTube maupun di TV IKIM maupun di radio IKIM. Akhir sekali, misi IKIM ialah memberi khidmat nasihat dan perundingan yang bermutu kepada masyarakat dalam masalah berkaitan agama Islam. Fungsi utama penubuhan IKIM pula ialah menjalankan penyelidikan yang melibatkan kajian menyeluruh tentang peranan Islam dan umat Islam dalam menghadapi cabaran semasa. Yang kedua pula, menghasilkan bahan penerbitan seperti buku, majalah dan jurnal untuk bahan bacaan umum. Yang ketiga, menganjurkan program keagamaan seperti seminar, forum, perbincangan dalam menyelesaikan permasalahan yang mengelirukan umat Islam. Akhir sekali, fungsi IKIM ialah bekerjasama dengan pertubuhan tempatan dan luar negara untuk menjalankan program bersama-sama. Perbandingan IKIM dengan badan-badan yang berkaitan dalam pentadbiran Islam di Malaysia. Perbezaan IKIM iaitu adalah sebuah badan institusi yang mempunyai visi untuk menelusuri ke peringkat antarabangsa dan penyelidikan mereka adalah berkaitan dengan pelbagai bidang ilmiah berdasarkan pelbagai kepakaran melalui gerak kerja yang sistematik. IKIM juga merupakan sebuah agensi yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri dan mereka merupakan di antara agensi yang banyak menyebarkan maklumat melalui radio, internet, TV, akhbar, majalah dan segala platform yang boleh digapai. Perancangan IKIM adalah lebih tertumpu kepada penyebaran maklumat berkaitan Islam dan tidak melibatkan kepada tindakan penguatkuasaan undang-undang seperti majlis agama ataupun mahkamah. Tujuan yang murni ini bertindak hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan Islam dan bidang-bidang mengikut kepakaran agar umat di Malaysia dapat mencari alternatif dalam mengambil maklumat dan bukan sekadar hiburan dan keseronokan duniawi semata-mata, tanpa melatih akal ke arah peradaban yang intelektual dan berilmu. Baik, seterusnya kita melihat kepada cadangan dan langkah yang boleh dilakukan IKIM dalam usaha menyebarkan agama Islam. Dalam menghadapi masalah kebanjiran maklumat agama sehingga menimbulkan rasa tidak senang serta sukar memilih maklumat yang tepat, pengguna atau penerima maklumat tersebut boleh merujuk pada ciri-ciri kredibiliti maklumat yang disampaikan tersebut, sama ada ianya benar atau sebaliknya. Antara ciri-ciri kredibiliti maklumat yang boleh dipercayai antaranya ialah penulisan itu mesti berasaskan kejujuran. Kandungannya tidak berat sebelah, mementingkan aspek akhlak moral dan unsur keaslian bagi penulis Islam. Kandungnya bermaklumat dan maklumat yang ada boleh disahkan. Sekiranya maklumat yang dituju menyentuh masalah soal jawab agama, jawapan yang diperolehi hendaklah diberbandingkan dengan pendakwah terkenal yang dirujuk oleh majoriti pengguna untuk membuktikan kesamaannya. Penulis tidak menyokong mana-mana pihak, tidak bekerja di bawah pengaruh orang lain, mempunyai pengetahuan mengenai aspek dan isu-isu Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, selaras dengan pemikiran Islam serta berintegriti dan bertanggungjawab. Pihak-pihak yang bertanggungjawab berkaitan perkara ini disarankan agar mengadakan program-program dan kempen membentuk kesedaran bagi mendidik rakyat agar menjaga etika bahasa dan cara yang betul dalam perbualan mereka ketika menulis apa-apa maklumat di alam maya. Program-program dan
Kempen berkesedaran ini dilihat sebagai platform terbaik bagi menggalakkan orang ramai lebih berhati-hati ketika melayari laman sosial dan menggunakan internet sebagai alat penyebaran ilmu, dakwah dan maklumat berfaedah, menjadi medan berinteraksi secara intelek dan berakhlak sebagai saluran komunikasi yang paling efektif. Baik, kita lihat pada kesimpulannya. Peranan dan tanggungjawab umat Islam dalam memastikan penyebaran dakwah Islam terus dipertingkatkan serta dijadikan perkara utama dan bukan hanya terletak di bahu individu tertentu sahaja, malah melibatkan umat Islam keseluruhannya. Namun begitu, pihak pentadbiran IKIM harus peka dan sentiasa berfikir ke arah bagaimana mahu menarik minat masyarakat di sekeliling, terutamanya di kalangan masyarakat, para pelajar dan golongan berkejaya untuk terus menjadikan IKIM sebagai pusat nadi penyebaran dakwah Islam. Apabila sesebuah pusat Islam dapat diimarahkan dengan baik oleh masyarakat, maka ianya dapat dilihat bahawa dakwah disebarkan dengan kaedah yang betul serta memberi kesan yang positif kepada masyarakat, khasnya dalam negara amnya.